A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Zaris ya. Orang pertama yang merespon, Zaris nombor 1, Haji Zainun Canberra Singapura, Alam Ahmad, Nurizan Sulaiman Singapura, siapa lagi? Ya Abdul Rahim Abdul Latif Singapura. Ya Allah, 3 daripada 4 orang Singapura dulu. Jebon. Ni orang Malaysia. Misa Salasiah Muradi, Emma Hatun, Mediha, Cikgu Mukhtar Nordin, Nani Triana, Zaila, Muhammad Shah, Insinyur Haji Rocky, Jawada, Salasiah Muradi, penama siapa lagi tadi? Nani Triana dah sebut. Faridah Derus, Fadila, ya, Susri Dawati, Yati Setia, Khatijah Harun, Abdul Rahman, Ayu Saim pun dah masuk. Terima kasih orang Arizona ya. Hanina Ani, Nutfia Arash, ya, Ashikin Osman, Panjang Jodin, Khatijah Harun, Zafrul, Nuraini Zainul. 104 orang dah masuk kelas ya. 75 share, make it share dengan 10 ya. Orang atau grup ya. Dr. Narimah masuk, Misa dah masuk. Cinta Kumamirus dah masuk ya. Nurizan Sulaiman dah sebut tadi awal-awal. Ani Runzi, Suryati, Sarbati Uti, Nur Arida, Hamisah ya. Hanisa Hasan, lepas tu Hanisa Hasan pun Singapura ya. Bintu Nurdin, Salina Yusof, Intan Sumaya, Nedi Burger Junaidi. Bukan burger, Bager. Bager. Nedi Bager ya. Daimah Jumaat, gatal mata tu Abah. Hari Jumaat ni Kamisa, Fuad Syafi, Zarul Ismail, 124 orang share. Wow ya. Cepat bagi 200. Didi Zari, Rifah Marjan, Fida'en, ya, Ida Muhammad, Kotut Maulin dah masuk. Terima kasih. Norma Basar, Muhammad Kamal Rahim, ya, Sabri Dasdaz, Zakhir Karim, Alexander Man, Muhammad Khairul Rizwan. Wow ya. Azahani, Rifah dah sebut. Fuad Syafi dah. Nurin Nur. Siapa ni? Ditulis dalam bahasa Jawi ni. Tak baca. Syam Hisham, Ila Mustafa ya. Lepas tu Intan dah sebut. Kutut dah sebut ya. Ini saya learn and even my BM pun improve. Salasiah Muradi, Nuruddin Nur, Patch Adam Story ya. Syaifano, salam Jumaat, terima kasih. Maidah Said, like dan share guys. Cepat-cepat. Rosliza Awang, Nuraini Lup, Samsina Sa'ad, Didi Zari, Siti Absakula, Imah Sanusi, Hanisa Hasan, Siti Razidato Kimen, geng Jawa ni. Rosnah Rafar, ya, Arpa Izal bin Agus, ya, Siti Hajar Ahmad Dah, Nuraini Razak. Okey, baju tu Abah, untuk matches baju ya. Nice. Okey, Kotut Molin, Jebon, Cik Arman, siapa? Iris Afia, wah, Siti Fatimah, Musli. Ini macam lagu Piramli ni. Hilmi Mazin, Litawa kata dah dan share ya. Terima kasih dan share. Terima kasih ya. Baju Ridola, tanya untuk mereka yang dapat sedekah subuh dalam doa. Hilmi Mazin, Ijah Hisham, Kak Ji Bakso. Ni jarang nampak Kak Ji Bakso. Ya. Otih Aris, Suzana Soleh, Soda Saidin. Jaga Utara Sopan, Nurlina Mat Ari, Lita dah sebut. Nurani dah sebut. Notin Lub ya. Rohayu Abdul Wahid, Siti Absah sudah. Mira Lisa, Ahmad Soleh, 169 baru. Make it 200 cepat. Mala Jamaluddin, Mat Azhari, Sandra Alan, ya, dan share dah. Ahmad Saleh, Mardiah Rakyah, lepas tu Nur Farhana, Ida sudah, Intan sudah, Fauzi Aziz, Ahmad Saleh, Dion Anna, ya, Syarifah Habibah, Tengku Bujang, terima kasih. Wong Jawa dah masuk. Annie Mariani,
Okey, so Kutut kata dah share 12 kawan-kawan. Terima kasih. Samsiati, Nur Melisa, 178 baru guys. Come on guys, make it 200. Juliana, Fadlina, Ahmad Saleh, Nur Sakinah Syarif, Sharifah Aziza, Hasnah Syari, Azrin Rahman, Fia Hazra, Ahmad Saleh, Ramlah Zul, Nurul Zawani. Cepat. 184 baru, cepat. Zaim Hadi Miskan, Badul Alam Limin, Nur Farhana, terima kasih dan share. Salam Jumaat. Hasnah Syari sudah, Aizan Izanda, Sharifah Azizah dah. Ya, siapa ya? Suami Rangga dia cancel. Rifngan Haji Hashim, Siti Mariamah Singapura dah masuk, Siti Fatimah, Azim Osman, Pias Shidora, Willy Jongga, selamat pagi, Munma Isma, ya, Syarul SZT, Alfat Mawaddah, Nurhana Fadilah, Iris Afia, wah 223 dah, okey dah kan, kemudian Zalia Anwar, Fazia Ahmad Naya, Nurlila Bojang, Nur Asia, Asina Elf, HQ, Zaim, sudah Ki Gelora, Mazlina Din, dan Dion Anna. Okey, Kamrul Izwan, Nora Syikin. Baik. So, 213 orang dalam kelas. Tahniah, terima kasih. 232 dah share, 271 comments, 208 reaction. So, kita sambung. Hari ni hari Jumaat, Saidul Ayam. Hari ni 30 hari bulan 30 hari bulan 9, 2022. Dan kita bercakap di bahagian ke-15. Hari ke-15. Ya, bercakap tentang tips dan betul menambat hati pasangan. Ya, ni isu yang relevan anytime sampai sampai kiamat. Dan semalam Tok Abah berhenti kat nombor 55, iaitu lebihkan pasangan daripada anak-anak, tapi bertolak ansur lah. Bila dalam keadaan yang apa nama emergency, of course kita kena lebihkan anak-anak ya atas tempat tentu, tapi suami isteri janganlah kecil hati. Kata lebihkan pasangan daripada anak, tapi ialah tolak ansur, tengok situasi, tengok dia punya keperluan, termasuk kalau bajet terhad, isteri nak ini, anak-anak keperluan ini, tengok keadaan ni, sebab ni nak ambil exam, tentang sekolah, tentang perkara. Kalau anak nak minta kasut basketball harga 800, yang tak begitu urgent, isteri pula nak gelang harga 5,000 yang tak berapa urgent. Bukan janji apa pun, belum birthday pun. Tolak ansur lah maksudnya. Dia tu benda yang dua-dua tak berapa kritikal, tapi kalau benda dua-dua kritikal, maka kita kena tolak ansur. That was number 55. Lebihkan pasangan daripada anak-anak dalam keadaan biasa. That is the rule. The rule of thumb. Hari ini kita sambung ke 56. Tapi sebelum tu, program kita dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Dah menderu-deru dah. Ramai ya. Cepat-cepatlah. Jangan last minute ya. Kesian Cik Ikin dan Cikgu Nazrin. Nak bubur senarai nama, nak ejah, nak hantar nota dan sebagainya ya. Nota memang cantik, memang kemas ya. Tapi Tok Abah masih update. Walaupun dah cantik, dah kemas, tapi kita update untuk yang terbaik untuk anda. Malam tadi pun Tok Abah tengok lagi the pro dan kontra tentang social media dan sebagainya ya. Dan so Tok Abah dapat tip-tip baru yang sangat eye opening lah ya, dan mind boggling juga ya. So alhamdulillah. Baik, so ingat ya, janji temu kita pada 19 Oktober ya. Patutnya semalam kita postpone ya. Dah ramai dah yang mendaftar, syukur alhamdulillah. Tapi jangan risau ya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan murah rezeki dan dapat bersama pada 19 Oktober. Ya, excited. Dia kata hari Rabu Tok Abah ingat hari Khamis sampai hari Rabu. Ya, tak salah Tok Abah 19 Oktober. Anyway, that is the date. Ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari, 3 jam. Walaupun nota kita detail tentang anjakan paradigma tentang komunikasi berkesan tempat kerja, lepas tu tentang 21 kesilapan lazim, lepas tu 13 style berkomunikasi, lepas tu kita bincang tentang 11 undang-undang minda, kita bincang tentang 33 cara untuk berkomunikasi, kita cakap tentang pro dan kontra kegunaan media sosial di tempat kerja dan sebagainya. Tapi Tok Abah kali ini akan, walaupun nota tu lengkap, Tok Abah akan ambil 3-4 isu penting saja. Fokus pada itu supaya Tok Abah akan habis membincangkan tips untuk memperkasa kemahiran berkomunikasi di tempat kerja.
Yang lepas-lepas kadang Tok Abah pergi ikut sekuen ya. Jadi kadang tak habis tip-tip yang kritikal. Tapi kali ni Tok Abah akan ambil yang penting dulu. Kalau ada masa lebih kita bincang yang fakta-fakta tambahan ya. Seperti kata-kata mutiara dan sebagainya tu kita boleh baca sendiri, tapi Tok Abah akan fokus pada tips. Kali ini akan lebih praktikal, akan lebih mantap. Semua program Tok Abah kali ini akan fokus kepada 2-3 isu penting yang kritikal. Nota lengkap ada 7-8 isu, tapi kita fokus pada 3 isu untuk dalam masa 3 jam tu solid. Jadi mudah-mudahan lebih berkesan. Ni ilham dapat waktu malam ya. Tok kata kena bantu dengan lebih berkesan. Tok Abah still ya, walaupun umur 71 masih terus evolusi masih berlaku. Apa pendekatan yang paling berkesan, paling efisien, paling dapat menyentuh hati, minda dan emosi intelek orang yang mendengar menonton untuk tertarik, terdorong, terpanggil untuk berubah ke arah yang lebih ma'ruf, ke arah kesempurnaan. Alright? Okay. So excited Tok Abah ya. So mudah-mudahan anda dan Tok Abah panjang umur untuk dapat bersama pada 19 Oktober. Ingat, buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Baik, so sambung. Hari ni tip nombor 56. Cari masa untuk saat-saat romantik. We time lah, we time. We time. Mungkin minum bersama, mungkin sekali tengok cerita lama bersama kat TV, cerita Hindustan bersama, cerita-cerita cerita lama, cerita baru, tak kisahlah. Apa ni, kalau tengok Mat Kilo lain lah impactnya berbanding tengok tengok cerita Hindustan yang romantik. So tengok cerita lah ya. Tok Mak suka cerita-cerita yang romantik, cerita kehidupan, family matters ya. So no, Tok Abah suka cowboy. For a few dollars more. Cerita cowboy, cerita Van Damme ya, fighting ya, the Mortal Kombat punya time. Ini Tok Abah punya minat. Yalah, orang lelaki kan, dia suka action. Suka action ya. FBI International. Itu seronok lah Tok Abah. Kalau cerita My Best Friend Wedding, bukanlah tak bagus. Tengok seronok juga, tapi that's not my cup of tea lah kan. Ya, itu Tok Mak akan tengok, My Best Friend Wedding bestnya. Ya, cerita-cerita family, cerita romantik. Aduh, ya. So Tok Abah suka yang action oriented. Even apa nama cerita apa? The House of Dragon, boleh lah ya. Tok Abah suka action. Tapi kalau sekali tumpang tengok, saya nak tengok ni My Best Friend's Wedding. Aduh, ya. So tengok, ya, boleh lah ya, menarik juga ya. So dan sebagainya. So cari masa untuk saat-saat romantik. Mungkin basuh pinggan bersama, mungkin gosok baju bersama, mungkin pergi pasar bersama, mungkin dalam bahasa Arabnya mungkin mungkin ya, maybe ataupun itu kan sebenarnya kita orang dalam bahasa Malaysia pun kata mungkin. Itu bahasa Arab sebenarnya, mungkin. Dalam tadi Tok Abah exam buku keempat ada buat silly mistake dapat 90%, 45 balik 50 ya, dapat 90%. Mark A lah juga, tapi Tok Abah buat silly mistake yang patut tak silap, tapi masa orang tua kan nak faham bahasa, mata nak tengok dan tulisan kecil Tok Abah saya boleh besarkan skrin. So malam tadi orang lain ambil masa 40 minit, Tok Abah ambil masa 45 minit. Orang tua ada handicap sikit lah kan. Macam main golf pun ada handicap. So Tok Abah ada handicap. So not bad lah. Ya, mudah-mudahan Tok Abah bukan yang corot. Mungkin yang paling tinggi pun dapat 46% kot. 46. Markah 92%, Tok Abah dapat 90%. Not bad lah kan. Untuk orang tua belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. I was excited. Sampai lepas ambil exam, masih tak boleh tidur. So tengok nota-nota ya. Tengok website untuk tambah ilmu. Alright. Cari masa untuk saat-saat romantik bersama. Dan romantik ini terpulang pada anda. Kadang-kadang kata Tok Mak, your presence duduk sebelah je, diam-diam pun tak apa. Asalkan ada aura bersama. Ya, makan bersama tu romantik. Ya, weekend memang kami akan cari masa we time lah, bukan Tok Abah dorang dengan Tok Mak, tapi dengan ahli keluarga, brunch ke. Kami selalunya ada brunch ya, Sabtu atau Ahad. Kali ni InsyaAllah kita akan ada lah ya. Kalau tak Sabtu pun Ahad kita akan ada brunch. Kalau tak esok lusa, the whole family together.
That is the high point of our life. Seronok sangat dengan 3 orang anak, 3 orang menantu. So, dengan 6 orang cucu. Allah bahagia. Syukur, Alhamdulillah. Ya. So, cari we time untuk kata tu mengukuhkan hubungan dalam keluarga. Ya. Itu tip nombor 56. Cari we time walaupun kita sibuk dengan apa-apa pun. Ya, at our age. Sesekali travel, silakan. Cuti-cuti Malaysia, silakan. In fact, 14, 15, 16 Tok Abah akan ke Stew, Terengganu. Tok Mak ikut. Kami 2 orang saja. Kami akan berpimpin tangan. Bukan romantik sangat, tapi sebab takut satu jatuh. Ya. Kalau Tok Mak jatuh, Tok Abah jatuh. So, kita akan berpimpin untuk support each other. Tapi orang perhati, ya Allah, romantiknya orang tua ni. Romantik juga. Tapi sebenarnya, practical reason. Support each other supaya tak jatuh. Tapi nampak romantik habis. Alhamdulillah lah. Tapi anyway, what are the reasons? It doesn't matter, but the fact of the matter is, adalah saat-saat romantik ya, bersama the we time. Sangat kritikal. Alright? Jangan fikir yang kompleks-kompleks. Ya, pergi pasar bersama, cantik. Mandi bersama sekali-sekala. Cubalah kalau berani. Sebenarnya satu sunnah ya. Cikgu Kutut Molin, mandilah bersama. Okey. Cikgu Kutut ya. So tu kan macam mana ya? Kalau belum ada pasangan, kena carilah ya. So cari masa untuk saat-saat romantik. 56. Kita pergi ke 57. 57 ni pun sebenarnya repeat lah, tetapi dalam konteks yang berbeza. Ya. So sebelum tu Tok Abah nak wawarkan program kita juga dibawakan oleh yang Tok Abah selalu sebut Kodisi Plus. Ya, Kodisi ya. Banyak semalam Tok Abah terstuck dengan perkataan antioksidan. Banyak dalam Kodisi militer ini herba tu antioksidan yang tinggi yang sangat bagus untuk membantu perjalanan the whole body system lah. Alhamdulillah. Ya, dia membantu untuk repair yang mana satu sikit sana sikit ya. Tapi ni bukan ubat. Ya, ini sebenarnya makanan tambahan yang beribu-ribu orang yang telah cuba alhamdulillah membawa kesan positif. Kemana tak apa pergi pun mereka akan tunjuk kotak yang baik security guard, baik orang muda yang pergi jogging, baik orang lama macam Tok Abah yang pergi masjid ini, semua berbangga dengan benda ni. Alhamdulillah. Tok Abah sendiri pun pagi sebiji, malam sebiji memang membantu. Alhamdulillah. Sembahyang pun ringan, naik turun tangga pun okey. Tak kata normal tapi okey. Jangan kata normal, tak munasabah. Dia dah umur 71. Tapi sampai pula very easy. Tapi Tok Abah memang dulu 10 tahun yang lepas patutnya dia bedah pun lutut ni. Sebab memang baik sakit, every step is very painful. But now alhamdulillah, rasa-rasa ringan sikit ya. Walaupun nampak lebih antik ya. Lebih extinguish. Bukan salah cakap. Ya memanglah distinguish is the word, but ni dah memang dekat-dekat extinguish. Extinguish tu padam. Distinguish tu nampak berwibawa. Itu distinguish. Tapi tak apa suka perkataan orang tua ni extinguish, dekat nak padam. Yang faham, yang tak faham tak apalah. Okey. Ya, semua ada kat link kat point ni. Macam mana nak join webinar? Semalam 3-4 orang bertanya. Tok Abah kata ada link kat komen pin kat atas sekali. Macam mana nak dapatkan ni? Ni bukan ubat ya. Makanan tambahan Kodisi Plus ya. Dia untuk vitamin C plus, immunity dan kulit dan juga ketenangan fikiran. Vitamin C is untuk ketenangan fikiran, which is good. Rupanya budak-budak pun boleh sebenarnya ya. Tok Abah baru beritahu budak-budak pun boleh. Tetapi dia terbaiklah untuk orang yang sengah sana sengah sini, yang aktif, yang pergi gym, yang bekerja, orang yang remaja purba macam Tok Abah. Itu sangat membantu alhamdulillah ya. Okey. Nombor 57 ialah kongsi kerja-kerja rumah. Semalam Tok Abah pun dah sebut ya. Kadang kita bebankan kepada pasangan. Jangan bebankan semua tanggungjawab. Itu tanggungjawab tu maksudlah tukar lesen, nak cek tabung haji, nak cek servis kereta, nak cek akaun bank, bayar bil. Semua kita bebankan pada seorang. Ya, mungkin specialization, but as I mentioned before, ada sahabat Tok Abah ya, everything done by the husband. The wife is also a professional. Husband dia seorang professional. Ya, tapi semuanya tentang benda-benda nitty-gritty ni, bil ke, servis kereta ke, renew license ke, bayar ansur bulanan kereta, rumah dan sebagainya, semua suami buat. Tup-tup
Tuhan punya sayang pada suaminya diambil pada umur 40-an. Isterinya memang 2-3 minggu tak keluar rumah sebab tenggelam punca. Don't know what to do. Slowly kawan-kawan tolong, keluarga tolong, bantu, and selepas tu she bounce back and she knows what to do lah. She took over. Sampai sekarang remain single. Dia take over. Dia buat semualah. Semuanya Tok Abah selalu cakap, bila seorang ayah meninggal dunia, mak bukanlah mudah. Mak dapat menggantikan peranan ayah. Tapi bila mak meninggal dunia, ramai ayah gagal melakukan tanggungjawab seorang ibu. Ini bukannya excuse untuk ayah kahwin lagi, ya, bukan. Tapi ini realitinya, ya. Allah buat begitu. Al-maklum, laki-laki Tuhan cipta untuk mencari nafkah untuk keluarga. So most of the time is meant untuk mencari nafkah. Jadi ada patutnya pasangan yang mentadbir hal-hal rumah tangga. I'm not saying that hal rumah tangga tanggungjawab wanita saja, no. Tetapi banyak dibantu oleh orang perempuan yang memang Allah cipta untuk memang ada all the paraphernalia dan dia punya sumber-sumber yang dapat menjalankan tugas untuk menjaga keluarga dengan terbaik. Lelaki boleh tak? Of course. Overall memang bapa lah yang responsible, tapi mak yang membantu didik, membantu penjaga, membantu pesan nasihat, membebel untuk anak-anak, untuk buat homework, untuk mandi, untuk makan, untuk ambil vitamin, untuk kemas tempat tidur, untuk ni mak lah kan. Tapi abah membantu. Kadang mak cakap, bah, pesan tu, dah banyak kali cakap tentang kemasan tempat tidur. Abah cakap, bila abah cakap memang semua terus. Bila ayah bercakap, everybody listen. Adakah bila mak cakap, mereka tak listen juga. Tapi oleh kerana kota kata-kata bapa ni cuma 7,000 sehari, mak punya 30,000. Jadi bila kurang cakap, sesekali cakap, memang bisa dan impaknya berbeza. Alright? Okay. 57. Kongsi kerja-kerja rumah. Everything. Tok Abah diajar oleh Allah yarhamah ibu Tok Abah, ya. Sejak umur 5-6 tahun disuruh diajar menyapu sampah. Tok Abah sapu bukan macam itu, kata arwah ibu, ya. Dia kata rendahkan badan, lower down, penyapu pakai penyapu lidi. Jadi sampah dia dapat dikaut, lepas tu abuk tak naik ke atas. Bukannya sambil berdiri, sambil kita bungkuk sikit supaya lebih. Cara menyapu sampah pun diberitahu, ya. Tengok arah angin ke mana supaya abuk tak pergi ke tempat-tempat seperti makanan dan sebagainya. So semua diajar dengan cara yang sangat cantik. Nampak macam saintifik, tapi mak kita manalah tahu sains, tapi memanglah pengalaman hidup. Tok Abah diajar sejak umur 7 tahun gosok baju sendiri, sejak umur 6 tahun basuh kasut, basuh stokin, basuh suara dalam sendiri. Itu memang diajar sejak kecil. Dan Tok Abah pun pesan pada anak-anak, diajar dah. Tapi kadang-kadang ialah mengada-ngada juga ni. Ya, apa yang kita mampu buat sendiri. Apa yang kita tak mampu buat, baru minta bantuan pembantu rumah. Inilah kerana masalah kalau ada pembantu rumah. Cuci kasut pun, anak-anak dah umur 10 tahun, dah jam 4. Masih pembantu rumah yang buat. To me, that is bad. Kita kena bagi tanggungjawab. Ada pembantu rumah. Apa anak kita? Didik anak kita buat kerja sendiri. Berdikari. Didik anak kita berdikari, ada sense of survival. Ini kena kongsi sama-sama lah buat kerja rumah. Mak, ayah, anak-anak. Sapu, kutip sampah, kemas tempat tidur, kemas itu, kemas ini, buka tingkap, tutup tingkap, buka lampu, tutup lampu. Ya, bersihkan kandang bukan kandang, ya. Rumah kucing, najisnya, bagi makanannya, basuh, cuci, ya, mandikan kucing kalau ada kucing kat rumah. Sama-sama kerja rumah. Sama-sama. Wow. This is benda yang sangat penting yang kena dididik sejak kecil dari mula. Ya. Tapi ialah kadang ingat, anak-anak yang pintar memang mencabar. Anak-anak pintar memang mencabar. Ya, budak-budak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. So jangan, ya. Tapi jangan sampai terkeluar. Kau ni degil, kau ni jahat. Tok Abah dah sebut kan. Ini kerjasama. Kongsi kerja rumah termasuklah kongsi tentang kepositifan. Di rumah Tok Abah dah pesan, jangan sebut perkataan negatif. Jangan fikir negatif. Jangan cakap negatif seboleh-bolehnya. Kecuali emergency. Bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, lazy. Ni semua tak boleh disebut. Ya, kena ni sebab itu doa.
Itu mental programming. Dan kadang susah nak dinyah cemal daripada minda anak-anak kalau dah terlekat. Tapi remember, kalau some of you have heard me say it before, kalau dah tersatu cakap bodoh, jahat, degil, stupid, macam mana kita nak kata tu sanitize the mind. Wah, perkataan sanitize the mind. Satu, of course, dengan doa. Keduanya dengan kata-kata positif yang jelas. Satu, kata-kata positif yang jelas akan memadam 300 kata-kata negatif yang terpahat dalam sel-sel memori, kajian psikologi. Maksud kata positif yang jelas, kamu kan budak pandai. Abang, mak, atuk, nenek pernah cakap kamu bodoh kan? Tapi sebenarnya kamu budak pandai. Tapi tak jelas. Kamu budak pandai. Contohnya, kamu dulu dapat nombor 30, sekarang dapat nombor 15. Aha. Oh ya, dah naik 15 tangga. Nampak pandai. Kamu dulu memang tak kisah. Tinggalkan pinggan atas meja. Sekarang kamu budak pandai. Kamu kemas, pergi ke sinki dan tolong cuci. Kamu susun balik toys. Kamu padam balik apa yang diconteng-conteng. Kamu tutup balik pen yang telah digunakan supaya tak kering. Dia punya dakwat. Ni semalam tak baca pesan pada cucu tak yang umur. Dah nak masuk 4 tahun. Darin Rehana. Dia nak masuk 4 tahun. Lusa. 2-3 hari lagi dia dah birthday dia. So Tok Awang dah pesan. Nampak dia memang budak pandai. Cuma sekarang dia mencabar. Jangan usik jam. Jangan main kat belakang. Nanti lari, nanti rosak. Dia usik. Sebab bila perkataan jangan tu tak ada gambar. The word jangan has no picture. Jadi dia jadi satu inquisitiveness. Satu cabaran. Satu benda yang kata tu mystical. Why not? What happen if I do it? Okay. Kongsi kerja rumah termasuklah menasihati, merangsang, memotivasikan, menginspirasi. Itu semua kerja-kerja rumah. Bukannya kemas itu, cuci pinggan. Itu kerja rumah. Tapi kerja rumah juga membentuk suasana yang positif dalam rumah tangga. Itu juga kerja rumah. Nampak tak? Tok Abang besarkan ruang lingkup kerja rumah. 57. Seronok tau. Kalau kita besarkan kita punya job enrichment, responsibility enrichment dalam bahasa psikologinya. Kita memperkayasa kita punya peranan dan tanggungjawab di rumah dalam bentuk yang berilmu lah. Kongsi-kongsi kerja-kerja rumah. 57. Tip nombor 58. Sebelum tu, Tok Abang nak bagi malam tadi pun. Sebelum ambil exam. Bahasa Arab buku keempat, sekarang dah buat buku kelima. Ada 9 modul So lepas 9 modul saya Tok Abang akan cakap Arab lebih baik daripada unta. Unta Mekah lah, bukan unta Australia. Kau jangan loyak buruk. Unta mana tu cakap Arab? Tahu. Dia punya tuan dia cakap bahasa Arab, dia ikut arahan. Siapa kata Arab, unta tak tahu cakap Arab? Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Pandai cakap Arab, tapi dia tak boleh jawab lah. Kau jangan loyak buruk. So I took 2 biji Excel Pro. Lain macam Tok Abang punya kata tu ligat menjawab pantaslah sepantas orang-orang muda. Remember Tok Abang pelajar paling habis muda 71 tahun. Yang paling budak 11 tahun. So my aim is jangan aku sampai kalah dengan Wan Aisyah dalam exam kali ni. Bila tak dapat result, not bad, kata pembantu Tok Abang. Dia tengok online, dia tengok, dapat 45, 50, 90%. Okey lah tu. Tok Abang konsisten. Last exam 45, 90%, this exam 90%. Bukan artinya pandai, tak. Tapi Tok Abang gigih lah. Dan ini membantu. Excel Pro ni ialah makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas. Dan dia perasa coklat, tolong jauhkan dari kanak-kanak. Tok Abang bagi kat cucu Tok Abang, I want some more. Dah bagi 2 biji pagi, 2 biji petang. Can I have more? Sebab sedap sangat. Tok Abang makan 2 biji malam tadi. Dan memang alert lah. Alhamdulillah. So ni macam-macam bahan yang ada contohnya ada moniari ni. Bacopa moniari, ada ekstrak tamarnya, ada culture-nya, ada vitamin C-nya, ada macam-macam coklat, perasa coklat, ada bahan-bahan susu, DHA, macam-macam lah bahan yang telah ditested yang diuji oleh family lab dan saintis-saintis yang telah mengesahkan memang ni membantulah
membantu anak-anak untuk lebih fokus, lama belajar, bertenaga, seronok belajar ya. Ini dia tak direct makan terus jadi pandai, jangan mengarut ya. Dia bertenaga, dia fokus, dia seronok. Kita tambah pula mak bapak doakan kepala anak dengan Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Suruh anak-anak duduk kat kursi menghadap kiblat, senyum, doakan guru-guru, doakan kawan-kawan, and work kena 2-3 jam. Jadi pandailah akhirnya. Gitu. Bukannya makan terus pandai tak. But the whole family must change. Okay? So, jangan lupa ya, webinar Tok Abah ya pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Seronok, penting dan akan mengubah lanskap diri anda. Dari konteks komunikasi. Lupa nak cakap. Cikgu Nazrin suruh war-warkan. Kita akan buat satu program yang diminta khas. Ya, beribu-ribu orang bertanya Tok Abah sejak muda sampai sekarang. Bagaimana nak menangani pasangan yang merajuk. Dan ini rupanya, Sohaban Cik Ikin baru bertunang. Our staff Cik Ikin kan, tanya dia, awak masa bertunang ni ada ngajuk? Dia angguk, ada. Masa bertunang pun rajuk-merajuk. Apatah lagi berumah tangga. So, ini isu yang sangat penting lah. So, Tok Abah pun dah cari bahan ya. Tok Abah akan buat satu, webinar pada 19 November. War-warkan ni. Belum lagi, registration belum lagi. Ni nak war-warkan saja. Tapi early bird memang ada. Kalau dah register early bird, nanti akan dapat special prize. Tapi Tok Abah akan masukkan satu isu yang Tok Abah tak pernah bincang setakat ni. The Psychology of Rajuk. Mana ada orang bincang The Psychology of Rajuk dalam webinar? Tok Abah akan bincangkan kenapa manusia merajuk? Apa sebenarnya psikologi di belakang rajuk itu? Rupanya merajuk ni adalah passive aggression. Do you know that? Tok Abah tak tahu. Bukanlah tak tahu, tak perasan. Passive aggression. Dan dia sebenarnya disebabkan oleh untuk mengelakkan diri daripada agresif, dia pun buat rajuk, muncul pouting dia kata dark face, whatever lah you call it, merajuk ya. Laki-laki merajuk, perempuan merajuk. Dan Tok Abah kadang bila menganalisis pasangan, Tok Abah tengok, kerana Tok Abah tahu aja, suami dia lebih kerap merajuk, lebih mudah merajuk daripada isterinya. Dan Tok Abah akan check. Bila dah baca, Tok Abah mengambil masa 40 tahun kan, nak tengok orang tahu peribadi. So, bila suami awak merajuk, apa you buat? Suami awak lebih mudah merajuk dari awak kan? Mana Tok Abah tahu? Itu kerja Tok Abah lah kan? This is my job, my responsibility to know people before we can advise. Okay? So, tu yang Tok Abah akan bincangkan pada 19 hari bulan November. Tips menangani pasangan yang merajuk, menarik. Ya, Tok Abah malam tadi dah buat dia punya rangka dengan cantik. Ya? The Psychology of Rajuk. Kenapa lelaki merajuk dan cara mengatasinya, solusinya. Kenapa perempuan, the reasons are different, you know. Kenapa wanita merajuk dan dia punya solusinya. Dan of course, ujung tu, Tok Abah akan sebut 3 topik utama saja. Punca rajuk dan solusi. Kemudian bagaimana nak bentuk keluarga yang dirahmati. That's all. 3 main issue. Tapi nota tu penuh lah dengan 7-8 topik. Tapi Tok Abah akan fokus pada 3 isu supaya lengkap, tuntas dan mudah-mudahan membawa manfaat. Tok Abah excited. 19 November. Mark the date. So, kita akan bersama. Baik. Tip nombor 58. Ini pun penting juga untuk menambah hati pasangan. Bila kita delegasikan tugas kepada pasangan, beri trust lah. Yakin sepenuhnya lah. Jangan kita dah bagi tanggungjawab, dah delegasikan, tapi kita tengok. Macam mana tu? Macam mana tu? Lipat. Bagi sepenuh hati, kepercayaan lah. Dah awak suruh suami awak masak, ya okey lah tu, dah awak dah bimbing dulu, dah okey. Janganlah jangan saya tengok, saya risau, saya bagi dia kepercayaan. Awak tolong jaga anak kejap ya, saya nak pergi mandi. Kejap, anak masih hidup lagi tak? Sibuk tanya. Anak masih hidup lagi ke? Awak ke? Anak masih hidup lagi ke? Tu sindir kan tu? Sindir. Berdesing telinga suami. Ada, hidup lah. Saya pun hidup, anak-anak pun hidup. Ya, punya hebatnya isteri punya komen. Just because kita dah bagi tanggungjawab atau delegasikan tugas kepada pasangan, ya, tolong kata tu, berikan keyakinan sepenuhnya atas kemampuan pasangan anda. Kalau awak tak yakin, jangan beri dia delegasikan, jangan delegasikan tugas itu kepada dia kalau awak tak yakin, because bahayalah kan. Tapi kalau dah you ada keyakinan dan delegasikan tugas itu kepada dia, ya, whatever lah, you must trust. You must trust ya. So, Tok Abah tengok anak-anak dan menantu Tok Abah pun samalah. Yang mereka dah delegasikan ya.
Macam anak Dr. Abah nombor 2, dia dah diberikan tugas sekian-sekian kepada isterinya, dia dah bimbing, dah bagi coaching, lepas tu dia lepaskan, dia pantau dari jauh tengok, ya. And that was good. Ini kena perkemaskan sikit. Itu bila buat penilaian ataupun muhasabah. Kena buat evaluation, performance evaluation, yes. Tetapi janganlah kita asyik pantau macam micro managing. Tiap-tiap langkah kena diperhati. Awak dah bagi delegasi tapi tiap-tiap langkah diperhati. Ini mengekang kreativiti dan juga kewibawaan ataupun keyakinan pasangan yang telah kita delegasikan tugas. Faham kan? Faham. Ya. So, bila kita delegasikan tugas, berikan tanggungjawab kepada pasangan, kita kena yakin sepenuhnya kepada dia. Ya, tapi of course lah, kita kena pantau dari masa ke masa, nak cek prestasi. Ya. Baik. Nombor 58. Nombor 59, ini laju sikit ya, hari Jumaat kan. Nombor 59, Tok Abang nak bagi. Ini pun penting sangat. Ya. So, salah satu cara untuk menambat hati pasangan, semalam Tok Abang buat kajian. Sebuah kajian ya, kaji apa di antara punca lelaki merajuk. Tok Abang tengok daripada berbagai-bagai sumber website dan konsisten ya. Pakar psikologi rumah tangga ni mengesahkan salah satu punca lelaki merajuk ialah dia merajuk sebab kena bebel excessively. Rupanya dia sampai rajuk dia. Aku dah buat sebaik mungkin, dia bebel. Aku tak buat, dia bebel. Aku buat, dia bebel. Aku kasih, dia bebel. Aku tak kasih, dia bebel. Aku belikan, dia bebel. Aku tak belikan, apatah lagi. Akhirnya, kecil hati merajuk dia. Ni, daripada dia marah atau agresif, maka dia merajuk. Rupanya rajuk ialah one means of passive aggression. To curb aggression, passively dengan rajuk. Bukan sekadar untuk minta perhatian. Tapi rajuk ini pun banyak kesan negatif juga kalau tidak diurus dengan semula. Dia akan jadi satu senjata. Sikit-sikit rajuk. Ya. Dan you know what? Kajian semalam Tok Abang kata pakar psikologi rumah tangga, merajuk ini mungkin antara 7 jam hingga 7 tahun. Masa rajuk. Tok Abang kata, wow. Betul lah juga penemuan yang Tok Abang buat. Tok Abang pernah mengkonsul satu sepasang suami isteri lebih kurang 30 tahun yang lalu. Kau 30 tahun yang lalu. Isterinya telah rajuk kecil hati selama 14 tahun. Mereka ada 4 orang cahaya mata, anak bongsu 14 tahun. Faham ke faham? Mereka tak tidur sama selama 14 tahun. Padahal masih orang muda ya. Masih produktif lah. Ya. Tapi bila dah di-counsel, dah dinasihat, dah bagikan doa, akhirnya keluar sesi counselling. Ya, mereka datang merajuk 14 tahun tak tidur sama. Komunikasi pun melalui interpreter iaitu anak-anak. Mereka datang pegang tangan ya. Mereka balik mereka kata Abah peluk pinggang lah, Tok Abah menangis ya. Seronok 14 tahun tak bercakap ya. Tapi sebab kita nasihatkan Allah yang mengubah hati mereka, Tok Abah cuma jadi precursor, jadi pencetus solusinya. Bukan Tok Abah selesaikan masalah. Mana boleh. Ya, manusia kena selesaikan sendiri dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan inspirasi dari Tuhan. Alright? Tu punya rajuk bukan 7 tahun. Tu kata pakar psikologi di Amerika. Tapi rupanya 14 tahun boleh rajuk. Yang 7 tahun tu pernah Tok Abah nampak satu kes. Dia merajuk suaminya ada hal lah, buat hal. Ya. So, bila teringat 7 tahun kemudian, ni dah pergi umrah 3 kali. Dah pergi umrah 3 kali untuk merawat rajuk. Tapi bila teringat benda lama tu, dia akan kejar suaminya, dia koyak baju suaminya on the spot. Even in public. Itu yang Tok Abah dengar. Wow. Ini bukan merajuk. Ni sudah macam She-Hulk. Ada cerita, Tok Abah tak tengok lagi. Tengok iklan je. She-Hulk. Ini bukan Incredible Hulk. Ni She-Hulk. Tok Abah tak tengok apa ceritanya. Dengan khabar dia macam seorang hakim ya. Alright. So itulah dia. So rajuk ni pun boleh sampai berbelas-belas tahun kalau tidak dirawat. Ya. So tu sebenarnya Tok Abah akan buat satu webinar 19 November. Ya, merawat pasangan yang rajuk. Seronok ya, seronok. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat. Dan ramai yang dah bertanya. So pendaftaran belum dibuka. Ya, tapi kini cuma war-warkan saja. So tip nombor 59 tadi tu ialah elak berletih melampaui batas. Letih sekali-sekali ni okey juga. Ada seorang ustaz beritahu Tok Abah, bila isteri awak berletih, bayangkan dia sedang menyanyi lagu Tok T ataupun lagu siapa-siapa lah ya. Jadi seronok aje. Ya. Malam tadi Tok Abah tengah malam teringat lagu Siksa nyanyian Allahyarham Sharifah Aini ya.
Macam lagu? Walaupun hati teringat kau jauh dari whatever lah kan. Sektor sedapnya lagu tu ya. Lagu UK tahun 94, released in 1995. Tok Abah sekali pandang, ingat tau. Because I'm a good student. So Tok Abah tengok, dicipta oleh Syari Amri. Dan seni kata oleh Syari Amri, dia punya melodi luar biasa. Seni katanya simple but menusuk. So malam tadi Tok Abah tengok, malam Jumaat kau. So Tok Abah tengok, wow. Nak belajar apa maksud yang tersirat dalam lirik lagu itu. Jadi orang kalau dah terluka, walaupun dia sayang, tapi dia better move on and detach. So itu dia ya, berkaitannya tentang lagu Seksa. Cuba dengar lagu tu balik. Kalau orang yang tak pernah dengar, ya, Google Seksa. Memang beautiful song, beautiful words, tapi the message that counts. Ya. So tip nombor 59, elak berleter. Ya, unnecessarily. Tapi reminder is good. Apa itu leter? Leter untuk laki-laki ialah bila awak bercakap lebih daripada 3-4 ayat sekali cakap. Itu definisi yang Tok Abah dapat since 35 years ago. Oleh pakar psikologi komunikasi lah. Dia kata apa? Leter, orang laki-laki ni leter kepada laki-laki tau. Untuk anak-anak cerita lain. Untuk orang laki-laki, anak laki-laki, suami yang of course laki-laki, kita kena bercakap 3 ayat, stop. 3 ayat, stop. If you continue sampai 10 ayat dalam satu nafas, ya, itulah namanya leter. Dan dia takut-takut ada satu barrier akan dibentuk di telinga lelaki itu. Dia sudah tak dengar. Jadi kalau awak mula berleter, dia dah switch off. Sia-sia je. Baik anak lelaki maupun suami yang acap kali lelaki. Ada tak suami yang perempuan? Kau fikir sendirilah. Ya? So, ada kes-kes yang extraordinary ya. Begitu ya. Okay, so elak berleter, lebih cakap dari 3 ayat at one time. Cakap 2-3 ayat, stop. Biar dia digest, cakap 2-3 ayat, stop. Cakap 2-3 ayat, stop. Itu untuk mengelakkan leter dan impaknya long lasting. Comprende? Okay? So, rupanya Pak Tok Abah berkena berhenti di sini. Ya, sebab dah hampir 45 minit. Ya, dah 43 minit. Tok Abah jaga masa. Ya, 43 minit. Ya. So, Tok Abah start tadi 7.01. You mungkin tak perasan, Tok Abah perasan. So, Tok Abah sangat-sangat menjaga masa. Sebab orang yang cemerlang, dia akan sentiasa jaga masa, dia tak buang masa. Dan being on time is late. I told my kids, ya, terutamanya anak-anak Tok Abah, anak nombor 2, ya. Kadang-kadang dia dia ni hebat, tapi tang jaga masa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, so I got to remind him, bukan berletih, remind him bahawa orang yang cemerlang always on time. And being on time is considered late untuk orang yang cemerlang. Ya, sebagai contoh yang Tok Abah kata dulu kan, awak nak start kerja pukul 8 baru sampai. Mana boleh start kerja pukul 8? Baru sampai pukul 8. Awak nak mesyuarat start pukul 9, awak pukul 9 baru masuk duduk. How can you start mesyuarat pukul 9 when you baru start duduk? Mesyuarat pukul 9, datang 8.45. Get ready, siapkan semua, baca minit, whatever, siap, ready. Dan dalam mesyuarat, jangan buka handphone. Kurang asam, kurang ajar, biadab. Masa mesyuarat, jangan buka handphone. Dan ramai orang, masa mesyuarat pun buka handphone, bawah meja tengok. Kurang ajar, biadab. Because you don't respect the chair, the pengerusi di depan. Dan kalau awak tak respect orang tak respect awak. Itu saya tak takut sangat. Takut jugalah. Tapi kalau awak tak respect orang, Tuhan tak sayang awak. Be careful. Bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tua. Dengar. Bukan umatku orang tua yang tak sayang orang mudanya. Respect and love. Itu hadis sahih. Okay, guys. So, sebelum awak kata, Tok Abah pun berletih. Bukan berletih. Nasihat. So, happy birthday. Happy anniversary. Happy working day. Ada yang bercuti hari ni, selamat dalam perjalanan. Yang sakit, dengan nasihat doktor, dengan nasihat jururawat, makan ubat, banyak zikir, banyak istighfar. Istighfar juga ubat. Istighfar adalah terapi. Ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa ya, webinar Tok Abah pada 19 Oktober, komunikasi berkesan di tempat kerja. Memang seronok, memang useful, sangat penting dan akan membantu mengubah diri anda dari segi komunikasi, insyaAllah. Anda ubah diri sendiri, Tok Abah bagi tip dan precursor. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.